kepercayaan kepada hari akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa menjadikan kehidupan suami dan isteri akan sentiasa menjaga mulut masing-masing. Janganlah tak sampai tak sayang mulut, dan perbuatan di antara mereka hendaklah sama-sama menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhir kita terangkan tadi ialah hendaklah mengekalkan salat berjamaah, kerana itu akan merapatkan lagi hubungan dalam kehidupan berkeluarga, merapatkan kemesraan yang memang diharapkan. Dan dengan itu juga kehidupan berkeluarga akan lebih berdisiplin. Masing-masing memahami tugas dan tanggungjawab, maka tentulah disiplin dapat disemaikan. Kerana dalam dunia ini, kalau seorang itu bekerja tak ada disiplin, mungkin dia kena warning, kena tunjuk sebab, dan akhirnya kena tendang. Disiplin dalam kehidupan berkeluarga tentulah tidak sampai yang kena tendang dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat, kehidupan ini ada peraturan. Kalau peraturan dan disiplin hidup berkeluarga tidak dilaksanakan, yang merasakan teraniaya akan memohon kepada pihak yang berkuasa supaya keadilan dilaksanakan. Kalau isteri, mereka boleh mengadu ke mahkamah keluarga, ke mahkamah syariah. Dan kalau suami juga boleh melakukan hal yang sama. Cuma dia tidak ke mahkamah keluarga, tetapi ke mahkamah syariah. Ini tidak diharapkanlah. Kerana bila disiplin telah dilaksanakan, tidaklah perlu orang lain, tidaklah perlu undang-undang untuk mendidik dan melaksanakan suatu perintah supaya kita lebih bertanggungjawab. Pokoknya disiplin dalam hidup itu mestilah dikukuhkan. Salah satu caranya ialah dengan merapatkan hubungan melalui solat. Kerana dalam solat ini juga satu peluang. Kalau ibu, kalau si ayah umpamanya nak memberikan tazkirah yang pendek-pendek sesuai dengan kemampuan yang ada padanya, bukan suruh yang berat-berat. Kalau kita ada sikit, kita bagi sikit lah. Kalau tak ada, itu tanggungjawab pula untuk mencari di luar supaya dapat dipenuhkan keperluan keluarga. Dan yang ketiga, hendaklah ikhlas. Ini penting. Dalam hidup berkeluarga, suami ikhlas terhadap isteri, isteri ikhlas terhadap suami. Tak boleh bangkit-bangkit. Katalah isteri salah, kalau dia melakukan kesalahan, fokuskan dengan kesalahannya, tegur tentang kesalahannya. Tapi kadang-kadang pernah kita dengar, bukan saja dia salahkan isteri, malah dia membabitkan mak bapak si isteri. Antaranya pernah yang isteri mengadu, kata suami saya ni kalau marah, dia kata mak bapak saya pun dibabitkan, sedangkan mak bapak saya dah mati. Saya tanya macam mana dia babitkan mak bapak awak?
Dia kata, bila dia gaduh saja, bila dia marah, dia kata, inilah mak bapak awak tak tahu wajah anak. Orang tua tu dah mati. Kenapa nak salahkan orang tua itu? Patutkan salah dirinya. Kenapalah aku bodoh pilih isteri yang macam ni? Kenapalah aku bodoh tidak didik isteri aku? Ini suka menyalah-nyalahkan. Bila dah diterima dia sebagai isteri, terimalah dengan ikhlas. Kekurangan yang ada padanya diperbaiki, kelemahan yang ada padanya diperkukuhkan. Bukan bila gaduh habis mak bapak orang diungkit. Dia tak boleh salahkan, tak boleh salahkan isteri. Kegagalannya membentuk isterinya itu mungkin terjadi demikian. Atau bila dulu bernikah, dia hanya melihat wajah saja, tidak melihat apakah latar belakang si isteri. Kan orang Melayu selalu kata cinta tu buta kan. Dia tengok muka je, yang lain-lain dia tak tengok. Sebab tu pada saya, setelah berpuluh tahun mengendalikan urusan rumah tangga, saya lebih banyak meletakkan kesalahan ataupun kelemahan ketua keluarga itulah yang menyebabkan sesebuah rumah tangga itu runtuh, sesebuah rumah tangga itu gagal dan tidak berjaya. Lebih banyak bergantung kepada kepimpinan. Suatu kepimpinan memainkan peranan penting di mana sajalah. Sama ada kepimpinan keluarga ke kepimpinan masjid ke kepimpinan masyarakat ke. Dia orang penting, orang utama yang akan memandu, yang akan merangsang, yang akan mendorong, yang akan segala-galanya bagi mencari kebaikan dan kesejahteraan hidup. Dan tak bolehlah menyesal. Kerana pernah juga bila bergaduh tu menyesal, aku ambil engkau. Sekarang baru buka mata. Waktu dulu mata pejam, tak tengok. Malah ada isteri yang sangat geram dengan suami. Pernah berlakulah si suami mengadu. Dia kata isterinya bila gaduh dengan dia selalu doakan yang tak baik. Jadi suami paling marah bila isteri doakan, mudah-mudahan kau mati kat bab lori, kata dia. Kenapa jadi macam ni? Apakah yang mendorong isteri mengatakan demikian? Adakah dia menyesal ambil lelaki itu menjadi suami dan baik dia mati daripada dia hidup? Jadi untuk ikhlas bukan satu perkara yang kita boleh katakan ikhlas aku mengambil engkau sebagai pasangan hidup. Dia bukan, ikhlas bukan terletak dekat lidah. Ikhlas terletak di hati kita. Suatu kita diajar oleh para ulama, kalau kita ada masalah, kalau isteri kita tak betul, atau siapa saja tak betul lah, sebab kita pun bukan 100% betul kan. Kalau ada kesilapan orang lain, cubalah kita lupakan. Sebab kalau kita ingat, hati akan marah. Bila terserempak, agaknya akan menyampah. Ini adalah merupakan hati yang berpenyakit dendam. Sebagai orang beriman, kita tak boleh ada perasaan dendam terhadap orang lain. Marah macam mana pun, sebagai di awal sebelum zuhur kita katakan semua orang ada sifat marah. Hendaklah bila keadaan dingin, kemarahan itu hapus.
kita tak teringat-ingat lagi. Dan kalau orang sentiasa mengingat kesalahan orang lain, itu akan menjadikan dia tidak tenang, menjadikan dia sentiasa hatinya akan membara, tunggu masa untuk berapi saja. Ini yang kalau hati tidak ikhlas, kadang-kadang bila minta maaf, dia kata aku maafkan kau. Tapi dalam satu keadaan dia boleh cakap, aku boleh maafkan tapi aku tak boleh lupa. Kadang-kadang ada manusia yang macam itu. Memanglah susah kita nak buang apa yang dah terpahat dalam kepala kita. Bukan macam dalam hadis komputer, bila tak suka klik delete, buang habis. Tapi manusia sentiasa di kepalanya tu, komputer di kepalanya itu sentiasa ada sajalah. Jadi kalau ikhlas, apa juga kesalahan suami, kesalahan isteri, lupakan. Cuba yang penting kita mengambil iktibar. Kenapakah kesalahan itu berlaku? Kenapakah sampai begitu jadinya? Ia sebagai satu iktibar, satu pengajaran yang diharapkan dapat kita elakkan pada masa yang akan datang. Sebab itu orang Melayu kata, yang baik jadi tauladan, yang buruk jadi sempadan. Artinya sebagai satu iktibar dalam hidup. Selagi hati tidak ada perasaan ikhlas, kita akan membangkit-bangkitkan pemberian, kita akan menyebut-nyebut pengorbanan, kita mengharap-harap penghargaan, yang kesemuanya itu bertentangan dengan roh, dengan semangat ajaran Islam. Selagi tidak ikhlas, selagi hati tidak ikhlas, ia akan menggugat kehidupan berkeluarga. Selagi hati tidak ikhlas, syaitan akan dapat mengalahkannya. Kerana dalam Al-Quran, syaitan menegaskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan menyesatkan. Ayat bermaksud dia akan menyesatkan seluruh manusia. Seluruh manusia tak ada kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi ikhlas tak ikhlas, kita sendiri yang tahu hati kita. Untuk ikhlas, kita hendaklah lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meningkatkan keimanan kita dari masa ke semasa. Jadi dengan kepercayaan kepada Malik Yaumiddin, sentiasalah kita akan menjaga diri kita, sama ada perkataan, perbuatan dan hati kita. Yang di mana kita harapkan hati kita akan sentiasa teguh dalam menghadapi apa saja ujian dalam kehidupan berkeluarga. Kerana bila menyebut Malik Yaumiddin, kita percaya akan didedahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila berhadapan dengan masalah, taklah kita menganggap bahawa itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap ujian Allah Subhanahu Wa Taala ada nilai di sebaliknya. Sama ada itu akan meningkatkan keimanan kita, sama ada itu akan meningkatkan kesabaran kita, sama ada itu akan meningkatkan kemampuan kita berfikir untuk menghadapi masalah. Ini orang-orang yang percaya bahawa tiap
tingkah lakunya, tindak tanduknya akan diadili Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Malik Yaumiddin bukan setakat kita baca. Kita dah baca alhamdulillah. Tapi bagaimana kita menghayatinya dalam seluruh kehidupan kita, itu satu soal yang lain. Kita tak boleh kata hari-hari kita kata itu bahagian dia lah, bahagian aku lain lah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, semua terbuka kepada sesiapa, dengan syarat orang itu benar-benar nak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hati yang ikhlas, Allah akan lihat. Hati yang teguh berhadapan dengan ujian, Allah akan lihat dan akan diberikan ganjaran. Kalau kita lihat para sahabat, mereka teguh hati dalam kehidupan berkeluarga. Sayyidina Umar pernah dilitiri dan kerap dilitiri oleh isteri, walaupun dia sebagai seorang khalifah, dia tak cakap dengan isterinya, aku sebagai khalifah tahu, kau bercakap dengan aku baik-baik. Tak terdengar dikata macam itu. Malah Sayyidina Umar lebih suka diam daripada melayan kerana isterinya. Tapi sebahagian daripada anggota masyarakat kita, sebahagian kecil lah, bila isteri banyak cakap, dia lempang. Aku cakap satu, engkau cakap 10, faham kena. Dan kalau dia cakap, isteri tak cakap, dia marah pula. Dia kata, aku cakap dengan batu ke? Aku cakap dengan tembok ke? Engkau tak jawab. Kadang-kadang berlaku macam tu. Jadi kalau kita mengingati kehidupan berkeluarga itu pasti berhadapan dengan ujian. Jadi kita mestilah teguh hati kita untuk mencapai matlamat yang selalu kita doakan, hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Kesejahteraan hidup di dunia dan kesejahteraan hidup di akhirat. Jadi kalau ikhlas, teguh hati, insya-Allah penghayatan Malik Yaumiddin dapat dipraktiskan. Selanjutnya yang keempat, dengan kepercayaan itu kita akan sentiasa bermuhasabah. Nanti kita akan menilai diri kita sebelum dinilai Allah Subhanahu wa taala. Hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah sebelum kamu dihitung. Bermuhasabah ini adalah satu hal yang penting. Orang-orang yang bijaksana sentiasa bermuhasabah, menilai diri. Kita pun hendaklah sentiasa menilai diri kita. Bermaksud kita bermuhasabahlah. Macam mana agaknya kehidupan berkeluarga kita, macam mana agaknya keadaan anak-anak kita, bagaimana agaknya keadaan keuangan rumah tangga kita. Artinya sentiasa bermuhasabah. Bermuhasabah dengan mencari, bukan kita muhasabah kita kata kita dah banyak buat amal. Ada orang berpandangan demikian. Dia kata aku dah pergi Mekah berapa kali, dah umrah berapa kali. Bermuhasabah bukan kita mencari apa yang dah kita buat, tetapi bermuhasabah mencari apa yang belum kita buat, apa kekurangan yang ada pada kita, supaya kita bertambah baik dari masa ke semasa. Selalu kita diingatkan orang, hari ini lebih baik daripada semalam, dan besok adalah lebih baik daripada hari ini. Bagaimana kita nak menambah baik itu kalau kita tidak bermuhasabah? Suatu fikiran ataupun akal yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah merupakan satu nikmat. Kalau kita tak gunakan untuk berfikir,
kita mensia-siakan nikmat, kita kufurkan nikmat. Ini yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu kufurkan nikmat, tidak menggunakan nikmat pada tempat yang ditetapkan, yang ditentukan Allah, maka azab Allah adalah amat pedih. Jadi kalaulah kita boleh berfikir, tentunya bila kita berfikir ini untuk meningkatkan nilai, pernah tak agaknya kita berfikir, kenapalah aku jadi manusia? Kenapa aku jadi manusia dan apa peranan aku dalam hidup di dunia? Cuma kadang-kadang mak bapak yang geram dengan anak, dia kata anak monyet. Kalau anaknya monyet, bapaknya macam mana agaknya? Kerana anak monyet ni lahir daripada bapak monyet. Taklah anak monyet tu datang lahir daripada manusia. Itu beza dengan teori Darwin lah. Dia kata manusia ni berasal daripada mawas, jenis buruk. Jadi berfikir. Sebab berfikir ini, kalau berfikir digunakan fikiran tidak berdasarkan kepada iman, tak boleh. Kerana fikiran kita, sebab baik macam mana pun fikiran kita, mestilah dilandaskan kepada keimanan. Selalu saya terangkan bahawa akal manusia boleh dipengaruhi oleh perasaan. Akal manusia boleh dipengaruhi oleh persekitaran. Akal manusia boleh dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi, macam-macam. Tapi kalau akal yang kita gunakan untuk berfikir itu dilandaskan kepada keimanan, maka natijah ataupun hasil yang kita fikirkan tentu tidak lari daripada usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita dengar orang kata, malas lagi lah aku nak berfikir. Kalau dah malas nak fikir, ambil akalnya campak jauh-jauh lah, dah tak payah fikir lagi lah. Jadi kerana malas berfikirlah menyebabkan masyarakat kita ini hanyut. Masyarakat kita lebih banyak yang ikut perasaan, yang terpengaruh dengan persekitaran kerana kurang berfikir. Jadi bermuhasabah mengajar kita untuk berfikir, mencari yang terbaik sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan terjauh daripada khurafat-khurafat yang berlaku dalam masyarakat. Difikirkan ni logik tak logik, ini perlu ada pada kita. Kerana orang yang beriman ni bukan orang-orang yang hanya menjadi pak turut, kita mewarisi daripada zaman ke zaman, itu bukan. Kalau kita tengok kepercayaan lain, mereka mewarisi agama datuk nenek mereka. Mereka tak ubah, sama ada logik ke tak logik, mereka akan ikut. Tapi dalam Islam tidak. Kerana Islam satu agama yang logik, yang sesuai dengan akal pemikiran manusia, yang bersandarkan kepada keimanan. Jadi dengan itu kita tidak mudah terpengaruh dengan apa sajalah yang cuba untuk mengeluarkan kita dari landasan yang ditetapkan Allah dan ditunjukkan oleh junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Malik Yaumiddin mengharapkan, Allah tak mengharapkan kita, tapi kita mengharapkan
supaya bila kita berada di depan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kita diterima dengan baik. Maka dalam kehidupan berkeluarga, dalam kita menjaga perkataan kita, perbuatan kita, hati kita dan pemikiran kita. InsyaAllah kita sambung minggu depan dengan Iyyaka na'budu. Sekian untuk kali ini dan saya buka untuk soalan kalau ada. Kita boleh tak kita soalan boleh tak kita berdoa kepada Allah, ya Allah, didiklah aku seperti mana Engkau mendidik para anbiya dan para rasul. Saya ingat sebahagian darinya terdapat dalam surah Al-Fatihah. Bila kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, berikanlah, kurniakanlah kami hidayah ke jalan yang lurus. Jalan lurus yang macam mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau kurniakan nikmat ke atas mereka. Dan mereka itu siapa? Mereka itu ialah para anbiya dan para rasul. Artinya setiap hari kita minta dari Allah supaya kita dikurniakan hidayah untuk supaya dapat menerima nikmat yang diterima oleh para anbiya dan para rasul. Jadi kalau kita doa saja tak cukup. Jadi hendaklah kita terus menghidupkan, memekarkan dan menjadikan hidayah yang dalam diri kita ni dengan tindakan-tindakan yang baik, tindakan-tindakan yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Sebab dalam hadis mengatakan bahawa mukmin yang paling baik, yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Dan sebelum orang lain, hendaklah dengan keluarga terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.